Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dalam kelas kimia tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Hidayah. Baik, pada kelas hari ini kita akan masuk kepada bab baru iaitu bab asid, base dan garam. Tetapi pada kelas hari ini kita akan hanya menyentuh 6.11 iaitu mendefinisikan asid dan alkali. Kita juga akan melihat apa dia maksud kebesan asid. Juga kita akan lihat peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Baiklah, tanpa buang masa, kita akan terus pergi melihat apa itu asid. Jadi asid itu sebenarnya terdapat 3 kata kunci penting dalam mendefinisikan asid, iaitu yang pertama mengayon. Jadi bagi siapa yang masih lagi belum faham apa itu maksud mengayon. Mengayon itu maksudnya mengurai, terurai. Maksudnya dia akan diuraikan menjadi ayon-ayonnya apabila hanya dengan kehadiran air sahaja. Jadi itulah dia pentingnya peranan air dalam membolehkan asid itu menguraikan ayon-ayonnya. Contoh kita ada di sini hidrogen klorida. Kita tahu daripada formula ini hidrogen klorida terdiri daripada unsur hidrogen dan klorida, ion klorida. Jadi di sini apabila disebut mengayon, maksudnya hidrogen klorida itu kita pisahkan menjadi ion hidrogen dan ion klorida di situ. Itu maksud mengayon. Dan apakah identiti bagi asid? Identiti bagi asid adalah ion hidrogen. Maksudnya bila kita nampak saja ion hidrogen atau kita nampak asid, kata asid terus terlintas dalam fikiran kita berkenaan dengan ion hidrogen. Perlu diingat apabila kita menulis dalam perkataan ada lengkap perkataan ion ya, ion hidrogen ataupun dengan formula mesti ada casnya iaitu H+. Okey, ketiga-tiga kata kunci ini perlu ada dalam mendefinisikan asid. Okey, dan ketiga-tiga kata kunci ini kita akan gabungkan untuk membentuk ayat penuh iaitu asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Bermaksud tanpa kehadiran air tidak akan ada ion hidrogen yang terbentuk. Okay? Seterusnya kita akan lihat kepada struktur persamaan struktur untuk melihat dengan lebih jelas sebenarnya apa benda mengayon, bagaimana situasi pengayonan itu berlaku dengan kehadiran air. Jadi seperti yang kita dah belajar pada kelas-kelas sebelum ini, kita dah belajar tentang air. Air ini sebenarnya pada saya dia sangat unik. Kita dah belajar tentang ikatan datif contohnya. Ikatan datif terbentuk apabila lone pair yang terdapat pada oksigen itu, yang maksud lone pair itu adalah pasangan elektron yang masih belum terikat, dia mampu menarik ion hidrogen untuk membentuk ikatan dengannya yang kita panggil sebagai ikatan datif. Dan di dalam molekul hidrogen itu sendiri terdapat perbezaan keelektronegatifan di antara oksigen dan hidrogen. Perbezaan keelektronegatifan ini menjadikan molekul air itu adalah molekul yang unik di mana ia mampu mengion sesuatu molekul kepada setiap satu ionnya. Contoh di sini hidrogen klorida dalam bentuk gas contohnya apabila dilarutkan di dalam air, molekul air ini dengan kehadiran lone pair ini, ia mampu meleraikan hidrogen klorida ini menjadi ion H+ dan juga ion klorida. Dan lone pair ini akan menarik ion H+ ini membentuk ion hidroksonium seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini, di mana ia terbentuk melalui ikatan datif. Jadi sebenarnya realitinya asid ini dia punya identiti hasil sebenar yang terhasil daripada pengayonan ini adalah ion hidroksonium dan juga satu lagi ini adalah anion yang mana ia bergantung kepada jenis asid yang digunakan. Kalau di sini kita dapat lihat anionnya adalah ion klorida. Sekiranya kita menggunakan asid nitrik contohnya HNO3, maka anion yang terhasil di sini adalah ion nitrite NO3 negatif. Ia bergantung kepada jenis asid yang kita gunakan. Dan di sini ada penjelasan
kenapa kita kata di sini identiti bagi asid ni adalah ion hidrogen, tetapi apabila kita melihat kepada persamaan sebenarnya yang terbentuk adalah ion hydroxonium. Ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita untuk membuat penerangan berkenaan dengan asid tersebut, kerana ion hidrogen dan ion hydroxonium ini sifatnya sama. Jadi berbanding kita nak menggunakan ion hydroxonium, so kita menggunakan perwakilan ion hidrogen sahaja. Okay, tetapi kita dah boleh nampak di sini sebenarnya ion hydroxonium itu terhasil daripada ikatan yang terbentuk di antara ion hidrogen dan juga molekul air. Okay, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini. Dan inilah yang kita namakan sebagai pengayonan. Tetapi proses ini hanya berlaku sekiranya dengan kehadiran air sahaja, ya. Ini sangat penting. Tanpa air tidak berlaku pengayonan ini. Okay. So, next kita akan lihat kepada kebesan asid. So, ini sangat penting kerana ramai pelajar dia salah faham konsep ini. Kerana dianggap kebesan asid itu ada perkataan base di situ dan ia akan mengelirukan. Kebesan asid ini bukanlah bermaksud base, tetapi kebesan asid ini adalah merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang dihasilkan melalui tindak balas pengayonan tadi. Jadi, berapa banyak bilangan ion hidrogen yang dihasilkan. Jadi, kita melihat kebesan asid ni kepada 3 perkara, iaitu yang pertama kita boleh kategorikan sebagai asid monoprotik. Dia punya kata kuncinya adalah mono. Asid diprotik kata kuncinya adalah di, dan asid triprotik kata kuncinya tri. Mono itu bermaksud satu ion hidrogen sahaja yang dihasilkan melalui tindak balas pengayonan. Manakala di merujuk kepada 2 ion hidrogen plus yang dihasilkan melalui tindak balas pengayonan. Dan juga tri, 3 ion hidrogen yang dihasilkan melalui tindak balas pengayonan. Jadi, cara untuk mengenal pasti mana satu asid mono, asid di dan asid tri ini sangat mudah adalah lihat kepada jenis asid yang kita gunakan. Apabila kita tahu jenis asid, contoh asid hidroklorik, formulanya adalah HCl. Dan apabila daripada HCl, kita tahu apabila tindak balas pengayonan, dia akan terurai menjadi satu ion H+ dan satu ion Cl-. Kenapa saya kata satu? Kerana daripada formula ini, kita tahu cas H+ dan Cl itu adalah balance 1:1. Itu bermaksud satu sahaja diperlukan untuk balance atau seimbangkan untuk membentuk formulanya. Bermaksud untuk asid monoprotik, salah satu contoh monoprotik bagi asid adalah asid hidroklorik. Okey, jadi hanya satu ion H+ yang terhasil per molekul. Dalam satu molekul asid hidroklorik, hanya satu sahaja ion hidrogen yang dihasilkan. Manakala kita tengok contoh asid diprotik, contohnya adalah asid sulfurik. Dan kita tahu asid sulfurik formula dia adalah H2SO4. Kenapa H2SO4? Kenapa ada 2 di sini? Itu menandakan bahawa kita perlukan 2 ion hidrogen. So, H+, kita tahu plus H2, dia punya formula ion dia adalah +1. Maka, sulfat, casnya adalah SO4 2-. Jadi, kita perlukan 2 ion hidrogen untuk balance cas 2 negatif pada ion sulfat. Ini bermaksud apabila di ion melalui proses pengayonan, jadi ada terdapatnya 2 ion H+ yang terhasil per molekul. Dalam satu molekul asid sulfurik ada terdapat 2 ion hidrogen. Maka ini kita panggil sebagai diprotik. Jadi begitu juga dengan triprotik. Tri ini kata kunci bagi 3. Maka contohnya adalah asid fosforik. So kita tengok daripada formula jelas di situ ada 3H. Maka di situ kita tahu bahawa ada 3 ion H+ yang terhasil melalui tindak balas pengayonan dengan air. Jadi satu molekul asid fosforik akan menghasilkan 3 ion H+. Maka itu kita panggil sebagai triprotik. So itulah dimaksudkan dengan kebesan asid. Sekali lagi, kebesan asid maksudnya bilangan ion hidrogen yang dihasilkan semasa proses pengayonan dengan air. Okey? Next, kita akan pergi kepada alkali. Apa maksud alkali? Okey, sering kali pelajar
dia salah faham konsep bahawa apabila disebut base, okey, dia kata itu adalah alkali, alkali adalah base, adalah benda yang sama. Salah konsep di situ adalah di mana base dan alkali adalah dua benda yang berbeza. Dan kita bolehlah anggapkan sebagai base itu sebagai induk kepada alkali. Okey, base itu bermaksud suatu bahan yang bertindak balas dengan asid tadi untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, contoh base adalah oksida logam. Maksudnya sebarang logam yang ada unsur O, contohnya zinc oksida, kuprum oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, ada unsur O di situ, oksida logam. Apabila semua contoh-contoh ini bertindak balas dengan asid. Contohnya, saya ambil zinc oksida sebagai contoh, zinc oksida. Apabila dia bertindak balas dengan asid hidroklorik contohnya, dia akan menghasilkan zinc klorida dan juga air. So, zinc klorida ni adalah sejenis garam. Ini adalah air. Jadi apabila hasilnya hanya adalah garam dan air, maka zinc oksida ini kita panggil sebagai base. Okey? Tetapi tidak semua base adalah merupakan alkali. Okay, jadi contoh-contoh base ini yang mana kemudiannya kita akan kaji pula yang mana antara base itu adalah larut dalam air, barulah kita panggil sebagai alkali. Jadi kita boleh simpulkan kalau kita nak buat peta minda, base yang di atas kemudian sekiranya dia larut dalam air, maka kita panggil dia sebagai alkali. Okey, so maksudnya semua alkali memang adalah base, tetapi tidak semua base adalah alkali. Ada juga base yang tak larut dalam air. Jadi itu kita tak panggil sebagai alkali. Kita akan panggil dia kekal sebagai base sahaja. Okey, so sama seperti definisi bagi asid, alkali juga adalah merupakan bahan kimia yang mengayon dalam air. Kalau lihat di sini, perkataan mengayon dalam air itu mesti ada. Sama juga seperti asid. Maksudnya, asid dan alkali hanya akan menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian hanya dengan kehadiran air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kalau tadi, asid dia punya dia punya identiti adalah ion hidrogen, manakala alkali identiti dia adalah ion hidroksida, OH-. Okey, so bila kita nampak OH-, kita dah tahu itu adalah alkali. Jadi ini adalah contoh penceraian atau pengayonan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu adalah salah satu contoh alkali yang larut dalam air. Kalau kita nampak daripada rajah ini, natrium hidroksida yang asalnya dalam keadaan pepejal yang mana kita panggil sebagai pellet pepejal, apabila kita masukkan unsur air di dalamnya, maka natrium hidroksida itu yang pada asalnya bercantum dan kemudian apabila dimasukkan air, air itu akan meleraikan ikatan-ikatannya dan maka dia akan mengayon menjadi suatu ion yang berasingan. Maksudnya dia telah terpisah-pisah dan ada ion natrium dan juga ion hidroksida. Jadi yang warna pink, hidroksida, itulah identiti bagi alkali. Okay, so itulah dia proses pengayonan. Okey, so ini kita lihat kepada macam tadi juga asid, kita nak lihat lebih jelas atau nak faham dengan lebih mendalam, kita akan lihat persamaan dalam bentuk struktur begini. Contoh, kita ada gas amonia. Ingat sekali lagi, dalam kelas sebelum ini, saya dah pesan untuk take note. Sekiranya dalam soalan berkenaan dengan amonia, dia adalah suatu molekul. Jadi, amonia ini adalah suatu molekul di mana formulanya adalah NaH3. Jadi kita tak nampak sebarang charge di situ, bermaksud ini adalah molekul yang neutral. Okey, so maksudnya bilangan proton dan bilangan elektronnya itu adalah sama. Jadi asalnya dia adalah molekul yang mana dia terikat dengan ikatan kovalent. Apabila kita masukkan unsur air di dalamnya, yang mana kita tahu air ini dia terdiri daripada ion H+ dan OH-.
Okey, so nitrogen ini yang terdapat pada molekul amonia, kita tahu seperti mana air, dia mempunyai lone pair di sini dan dia akan membentuk ikatan datif dengan menarik ion hidrogen yang tiada elektron ini dan dia akan membentuk ion amonium dengan formula NH4+ di sini. Ini kita dah belajar berkenaan dengan ikatan datif. Dan H2O itu dia akan membentuk ion hidroksida. Okey. So ini adalah contoh bagi pembentukan ion hidroksida bagi alkali. Jadi ion hidroksida itu adalah identiti bagi alkali. So pembentukan ion hidroksida daripada molekul amonia. So diharap jelas di mana kita boleh kaitkan juga dengan pembelajaran dalam kelas yang lepas berkenaan dengan ikatan. Okey. So seterusnya. So ini adalah merupakan kegunaan asid, base dan alkali. Seperti mana yang kita dapat lihat di sini contoh raja ini adalah raja ubat gigi. Ada siapa tahu tak ubat gigi ni sifatnya apa? Asid atau alkali? Okay. Kenapa kita mesti menggunakan ubat gigi kalau nak gosok gigi? Selepas kita makan, seeloknya kita perlu gosok gigi. Kerana apa? Apabila terdapat sisa-sisa makanan di gigi, pada celah-celah gigi, bakteria yang berada di celah-celah gigi itu, dia akan menghasilkan asid. Jadi bermaksud dia akan membuat keadaan di dalam gigi yang ada sisa-sisa makanan itu dengan berasid. Jadi untuk meneutralkan keadaan itu, kita perlukan sesuatu yang sifatnya alkali. Jadi sebab itu ubat gigi digunakan dan kandungan di dalamnya dengan konsep alkali. Jadi ubat gigi perlu bersifat alkali dengan tujuan untuk meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. Okey, so kemudian ni contoh yang kedua. Kenapa kita perlukan asid, base dan alkali ni? Sebenarnya antara satu dengan yang lain itu dia saling memerlukan. Contoh sebelum ini, kita pernah lihat kakak kita banyak produk-produk kan. Contoh kalau rambut, dia bukan hanya ada shampoo saja, dia ada conditioner dan sebagainya lah. Ada hair mask dan sebagainya kan. Sebenarnya, rambut kita, dia perlukan suatu keadaan yang sedikit berasid untuk memastikan rambut dalam keadaan sihat. Okey. Tetapi apabila kita menggunakan shampoo tu sifatnya alkali kerana mungkin tujuannya untuk mengatasi masalah kelumumu dan sebagainya. So apabila kita menggunakan apply shampoo di rambut, maka kita punya keadaan rambut, kulit kepala itu akan neutral. Maksudnya mungkin kalau berlebihan dia akan sedikit beralkali. Jadi sebab itu selepas bershampoo kita perlukan suatu produk lain seperti conditioner ataupun serum, hair mask dan sebagainya dengan sifat sedikit asid pula untuk memberikan sedikit sifat asid di kulit kepala kerana seperti yang dimaklumkan tadi, kulit kepala memerlukan sedikit keadaan berasid untuk memastikan dia dalam keadaan sihat. Jadi sebab itu di situ kita nampak saling memerlukan. Kita perlukan shampoo beralkali untuk membasmi semua bakteria mungkin yang ada di dalam kulit kepala dan kemudian kita perlukan conditioner untuk meneutralkan balik keadaan itu. Begitu juga dengan skincare. Mungkin kita ada bukan sahaja pencuci, kita ada serum, kita ada toner dan sebagainya. Begitulah keadaannya di mana pencuci dia ada sifat alkali dan kita perlu apply toner di mana ada sedikit sifat asid untuk bagi neutralkan balik. So alkali dan asid ini kita nampak dia saling memerlukan lah. Kita perlu di sana di sini untuk meneutralkan keadaan. So begitulah pentingnya asid, base dan alkali ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, next kita nak tengok peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. So ini adalah merupakan contoh bagi eksperimen yang berkaitan untuk menguji kehadiran atau peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Contoh di sini,
Tujuannya adalah mengkaji peranan air. Jadi kita akan ada hipotesis lah sama ada air itu diperlukan ataupun tidak. Perlu diingat di sini, kita perlu ada kemahiran untuk menyenaraikan pemboleh ubah. Okey, jadi pemboleh ubah di sini adalah kehadiran air kerana kita nak tengok kaji kehadiran air terhadap apa? Terhadap warna kertas litmus. Kenapa warna kertas litmus? Kerana untuk melihat keasidan itu kita perlukan suatu penunjuk. Di mana penunjuknya kita gunakan kertas litmus biru. Jadi ingat untuk menguji asid kita perlukan kertas litmus biru. Okey, sekiranya ada sifat-sifat asid, maka biru ini dia akan bertukar menjadi merah. So ingat di sini ya, biru untuk asid. Okey, dimalarkan adalah jenis asid. So kita perlu guna asid yang samalah, tak boleh berbeza kerana mungkin dia akan mengganggu ketepatan keputusan eksperimen. So bahan yang digunakan di sini adalah pepejal asid oksalit. So dalam keadaan pepejal asid oksalit, terang di situ dia adalah sejenis asid. Seperti dalam kelas sebelum ini, dalam prosedur perlu ada 4 perkara. Pertama adalah perbuatan. Okey, yang kedua adalah dia punya sukatan. Okey, berapa banyak yang diperlukan. Yang ketiga adalah apakah dia bahan yang digunakan. Dan yang keempat adalah radas yang sesuai. 4 perkara ini perlu ada dalam penerangan prosedur. So sila take note perkara itu. Seperti yang saya dah jelaskan juga dan tekankan juga dalam kelas sebelum ini. So, masukkan sehelai kertas litmus biru yang kering di dalam tabung uji. Perhatikan sebarang perubahan pada warna kertas litmus biru, kemudian catatkan pemerhatian. Kemudian, tambahkan 2 cm padu. Tengok ya, apa yang dibuat ni perbuatan. 2 cm padu ini adalah sukatan. Apakah dia bahan yang kita gunakan? Air suling. Dan goncang. Goncang tu maksudnya radas yang kita guna, goncang tabung uji. Perbuatan terhadap radas. Perhatikan sebarang perubahan. So, keputusan sekali lagi saya ingatkan, silalah buat dalam bentuk jadual, di mana jadual itu perlu ada pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau kita lihat di sini ada kehadiran air di eksperimen yang kedua. Ini nombor 1, ini nombor 2. So, kita nampak ada pemboleh ubah dimanipulasi iaitu air, dan pemerhatian ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi seharusnya di sini pepejal maksudnya dalam keadaan kering. Jadi di sini keputusan sepatutnya yang diperoleh adalah tiada perubahan warna kertas litmus. Warna kertas litmus. Okey, manakala sekiranya ada air, perlu dinyatakan warna asal kertas litmus. Maksudnya contoh cara nak menulis ya. Kertas litmus biru, mesti tulis dalam ayat yang penuh lah. Kertas litmus biru. Okey, asal warna asal mesti ditulis. Bertukar atau berubah warna kepada warna merah. Okey, so maksudnya ada awal dan akhir, sebelum dan selepas. So ini adalah contoh-contoh cara nak mentafsir lah. Okey. Next, ini adalah contoh untuk menguji kehadiran atau alkalian sesuatu bahan. Jadi contoh di sini kita akan guna natrium hidroksida. Kenapa natrium hidroksida? Kita nampak ada unsur OH di situ kan. Jadi kita nampak ada 2 radas yang berlainan keadaan. Satu dalam keadaan kering, pellet. Pellet ni maksudnya dalam keadaan pepejal. Yang ni dalam larutan, bermaksud ada unsur air di situlah. Okey, cara mengujinya kita akan masukkan kertas litmus merah. Ingat, untuk alkali, kertas litmus merah. Okey, untuk asid, kertas litmus biru. So, apa yang kita perhatikan? Tengok Okey. Ini sepatutnya kita akan menerangkan apa yang kita lakukan. Contohnya untuk yang pertama, berapa butir atau berapa gram pellet natrium hidroksida itu dimasukkan ke dalam. Masukkan contohnya setengah spatula pellet natrium hidroksida ke dalam tabung uji. Okey, so mesti ada 4 perkara itu.
Okey, so keputusan rekod pemerhatian dalam jadual seperti mana saya dah terangkan, dalam jadual mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so ini adalah kesimpulannya. Hanya dengan kehadiran air sahaja, maka asid atau alkali akan menunjukkan sifat-sifat keasidan dan kealkaliannya. Asid akan mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Dan kertas litmus biru lembap ini akan bertukar menjadi merah. Sekiranya dia dalam keadaan pepejal, maka dia akan stay. Dia akan kekal sama. Begitu juga dengan alkali. Kita sambil tengok sebelah kiri dan kanan supaya kita boleh banding beza. So, tanpa air, ion hidrogen tidak akan hadir. Bermaksud suatu alkali contoh HCl, tanpa air dia akan kekal dalam keadaan begitu. Maksudnya dia tidak terurai ataupun mengayon menjadi ion-ionnya. Okey, kita nak tengok contoh yang ini. Yang ini sebenarnya adalah saya nak awak fokus kepada rajah ini. Rajah ini lebih jelaslah. Kalau kita perhatikan ini kehadiran air. Ini kehadiran air. So ini sebelum. Maksudnya dia kekal dalam fasa ataupun keadaan yang asal tanpa kehadiran air. Contoh kalau dalam keadaan pepejal. Kalau awak nampak di sini, dia masih tercantum unsur hidrogen dan hijau tu maksudnya bergantunglah kepada jenis asid apa. Kalau HCl, yang hijau tu Cl. Okey, H tu H plus lah sebab kita hanya nak tunjukkan dia punya identiti. Kalau base atau alkali, identitinya adalah OH minus. Okey, so kalau tanpa keadaan air, dia akan tercantum begitu. Maksudnya dia tidak terurai, dia tidak mengayon. Tetapi apabila kita tambahkan sahaja unsur air di situ, kita akan dapat lihat yang hijau dan merah itu akan terpisah. Dan dia akan wujud secara berasingan. Nampak? Ini yang kita sebut sebagai mengayon. Begitu juga dengan alkali, sama sahaja. So bermaksud itulah dia peranan alkali dalam menunjukkan sifat asid dan kealkalian. Tanpa kehadiran air, maka dia tak boleh menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Dan kalau kita uji dengan kertas litmus itu akan kekal dengan warna asal tanpa perubahan. So saya harap di situ jelas dengan contoh-contoh yang diberi dan penerangan yang diberi. Jadi diharap penerangan ini membantu anda untuk memahamkan serba sedikit basic konsep tentang asid dan base. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.